Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ni kita ada sebuah review. Okey, review filem yang boleh dikatakan dapat nombor 1 lah dekat Amazon Prime. Kalau siapa yang subscribe Amazon Prime, filem ni antara filem yang diperkatakan dan hangat sangat diperkatakan. Filem lakonan Chris Pratt. Filem yang aku masukkan ni ialah filem The Tomorrow War. Okey, Perang Hari Esok. Okey, kita akan cakap pasal filem ni dan aku akan bagi pendapat aku berkenaan filem ni lah. Dan sebelum kita teruskan, okey, jangan lupa subscribe, jangan lupa komen lah dekat apa-apa video, dan terima kasih lah kerana mendengar. Okey, kita intro dulu. Baik, The Tomorrow War adalah sebuah filem yang mana menyaksikan Chris Pratt. Sebelum ni kita tengok dia dalam Jurassic World, kita tengok dia dalam Guardians of the Galaxy. So ini ialah filem yang pertama seumpamanya yang menyaksikan dia melakonkan watak yang bukan mana yang ikonik lah. Selalunya kita tengok dalam, kalau kita tengok muka Chris Pratt, kita akan tengok Jurassic World dan juga MCU, Guardians of the Galaxy. Okay, cerita pasal The Tomorrow War ni, kisah dia ialah pasal in the future, somewhere in the future, aku tak ingat tahun bila, dunia kita ni diserang oleh alien. Okay, alien ni dikenali sebagai white spike, paku putih. Kenapa paku putih? Sebab alien ni mampu menembak macam landak. Dia ada macam satu sesungguh, dia boleh tembak, dia boleh tengok paku itulah kan. Okay, so orang di zaman future, dia orang memang tak dapat nak apa ni, nak tolong selesaikan masalah ni. White Spike ni memang keep on berleluasa dan tidak mampu dibunuh. Okey, dan kemudiannya diorang ada satu device, diorang cipta satu device di mana orang di masa ke depan ni, dia boleh guna device tu untuk travel masa sekarang untuk dapatkan bantuan ketenteraan. So benda tu macam perang tu tak berlaku lagi di masa sekarang, tapi soldier dari masa depan come to our era untuk rekrut orang-orang yang marhain ni, orang-orang biasa ni, untuk dijadikan sebagai tentera. Okay, plot tu macam nampak macam tak masuk akal. At first aku rasa macam instead of kau pergi cari orang-orang yang tak reti apa, tak reti pegang pistol lah, baik kau cari orang yang apa ni, yang memang military, memang dia memang askar, tahu. Tapi aku rasa benda ni boleh terjawab sebenarnya. Kenapa dia orang pilih bukan manusia, orang bukan military. One reason ialah pada akulah, pendapat aku, sebabnya ialah dia, kalau kita perasan waktu dia nak tengok sama ada kita layak atau tak untuk travel to the tomorrow ataupun the future, ialah orang tu mesti akan mati somewhere in between sebelum alien tu datang. Okey, sebab apa? Sebab kalau katakan orang yang tak mati lagi tu pergi ke dunia masa akan datang, iaitu masa yang alien tu diserang, berkemungkinan akan terjadi paradox. Maksudnya watak Chris Pratt mungkin akan jadi dua, dan benda tu akan jadi something yang kacau timeline. So sebab tu kalau kita tengok waktu dia scan, dia nak letak benda yang dekat tangan itu, dia tengok bahawa Chris Pratt ni akan mati somewhere before alien tu mai. So dia orang boleh hantar Chris Pratt ni ke depan, dan Chris Pratt ni tak akan jumpa Chris Pratt pada masa tu. Okay, so maybe itu adalah logical explanation pasal apa Tomorrow War ni rekrut orang-orang non-askar. Aku assume mungkin askar-askar ataupun soldier-soldier US, diorang kebanyakannya mungkin tak akan mati sehinggalah alien tu mai. Jadi kalau kemungkinan dia ambil askar daripada zaman sekarang, mungkin akan jadi paradox. Maybe lah, itu secara explanation aku lah kan. Dan ada orang kata kenapa tak datang ke zaman sekarang dan pergilah cari punca, carilah asal usul alien tu, musnahkan dia punya sources dan selesaikan benda tu sebelum benda tu terjadi kan. Kita panggil benda tu sebagai grandfather
paradox ataupun paradox atuk kan. Maksudnya kalau macam orang selalu ambil Hitler kan, contohnya kalau Hitler tu kita berjaya time travel kepada Hitler tu sebelum Hitler tu mati, kita bunuh mak dia, so Hitler tu tak akan wujud. Okay, so same goes with this idea. Kita pergi ke satu masa di masa lalu, yang kemudiannya alien tu tak mai lagi, kita counter attack dulu sebelum alien tu mai, dan kejadian alien menyerang bumi tu tidak akan berlaku. Tapi benda ni dah ada explanation sebenarnya dalam filem ni. So tidak ada macam persoalan yang menjadikan plot tu agak-agak macam kurang. Maksudnya semua kejadian dalam filem ni pasal apa dia orang tak pergi ke tempat pemusnahan alien dulu, macam mana, itu ada pun explanation. Tapi satu je explanation tak ada, iaitu kenapa dia orang tak ambil army. So aku just make teori je lah. Bercakap pasal filem ni punya pace, aku rasa filem ni memang popcorn movie. Memang action filem ni memang non-stop. Cuma awal-awal tu filem ni berduration dalam 2 jam lebih. Awal-awal tu kita akan saksikan dengan drama establishment Chris Pratt ni sebagai seorang ayah. Tapi aku tidak dapat rasakan lah feeling Chris Pratt ni sebagai seorang ayah. Watak dia macam flat je, macam okay go macam tu je. Dia tidak ada feeling tau, macam lain macam lah. Tapi aku macam keep on accepting dia punya karakter. Dan bila sampai dekat, bila dah travel ke masa depan tu, that is the best part. Sebab part ni memang banyak action memang sentiasa ada, macam especially action awal tu, yang masa dia first masuk ke masa depan, lepas tu dia orang landing daripada udara sebab dia orang salah koordinat. Okay, itu pun dah memang nampak cemas gila, cuak gila. Lepas tu dia orang berhadapan dengan Spike. Lepas tu sampailah kena bom lah apa semua. Memang action dia memang cukup bagus. Okay, memang second act, bahagian pertengahan filem ni memang non-stop action. CGI dia pun aku boleh katakan level filem pawagam. Maksudnya kalau katakan filem ni ditayangkan dekat pawagam, memang kita tak akan rugi lah. Memang dia punya action non-stop, CGI top notch, macam kita tengok filem yang budget grade A lah. Maksudnya bukannya filem Netflix yang cikai-cikai promote punyalah banyak action, lepas tu tengok dalam filem 1-2 je action, lepas tu selebihnya drama. Tak. Memang The Tomorrow War ni memang, kalau for those yang minat action, memang cukup padu. Dan aku memang suggest action ni memang cukup best lah. Cuma mungkin lah untuk filem ni, selepas dia sampai ke third act ni ialah bahagian solution di mana spoiler, okay, di mana si anak kepada Chris Pratt ni bagi toksin untuk balik ke masa lalu dan musnahkan sources tu. Waktu tu dah nampak macam dragging sikit lah, sebab benda tu macam aku rasa dah kurangkan impact untuk filem ni habis. So dia macam hubungan antara anak dengan ayah yang berlaku dekat masa depan tu dah dibina dengan bagus. Tapi untuk ending filem ni dia macam drop down. Dekat situ aku rasa dia agak problematik sikit lah. Tapi agak bagus juga, sebab walaupun ending tu dah tak nampak perang-perang apa semua, sebab aku expect at least dah alang-alang filem ni nama The Tomorrow War, come on lah, bagilah filem ending tu perang. Tapi aku punya pertengahan tu saja perang, dan selebih-lebihnya dekat last tu lebih kepada macam filem ala-ala filem Alien lah. Macam filem Alien, macam filem Predator, pasal a group of soldiers yang pergi ke tapak kapal alien yang terhempas untuk musnahkan. Okey lah, maksudnya action last tu tak segempak action pertengahan, tapi still quite mesmerizing untuk sebuah filem action. Cuma untuk sebuah solution, kalau kita letak action last tu, dia memang agak-agak macam kurang sikit lah. Tapi itulah perkara yang diberikan, dan akhirnya that's it. Itulah The Tomorrow War. So untuk keseluruhan, bagi aku The Tomorrow War ni, kalau kita nak tengok just a popcorn movie, memang cukup bagus. Kita abaikanlah logical explanation pasal time travel apa semua ni, dan aku rasa filem ni cukup mudah. Dan memang kalau siapa yang tak faham langsung pasal time travel pun boleh faham, sebab dia terlalu popcorn sangat-sangat. Simple, dia bukannya level Nolan. So kalau siapa-siapa yang tak faham pun boleh layan. Dan filem ni cukup straightforward. Kita just enjoy the action, nak tahu apa ending dia, and that's it. Tidak ada benda yang macam
terlalu hardcore lah, terlalu berat dan heavy untuk kita layan. Okay, so itu sahajalah sekadar review ringkas aku berkenaan dengan filem The Tomorrow War. Untuk aku bagi filem dalam 4/5. Aku abaikan apa ni plot hole tu, sebab aku rasa benda tu mungkin akan dijawab dalam sequel, sebab nak kata ada sequel kan. Dan kita jumpa lagi lah di review akan datang. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum.